Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Eliani Malini binti Muhammad Zanurin daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awak Kanak daripada OUN Ipoh Learning Center. Tugasan saya pada kali ini, saya diminta untuk membentangkan video yang berdurasi 8 hingga ke 10 minit. Okay. Video yang akan saya persembahkan ialah berkenaan dengan perbezaan di antara dua buah teori, iaitu teori daripada Vygotsky dengan teori daripada Jean Piaget. Pada dasarnya, Jean Piaget telah dilahirkan pada tahun 1896 dan telah meninggal dunia pada tahun 1980, di mana beliau adalah merupakan seorang ahli falsafah dalam bidang psikologi di awal pembabitannya. Jean Piaget adalah seorang ahli falsafah yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Pada awalnya, beliau terlibat dalam bidang biologi dan juga bidang falsafah yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, di mana beliau telah mengenalkan dirinya sebagai ahli epistemologi. Pandangan Piaget biasanya telah dibandingkan dengan pandangan Vygotsky. Jean Piaget lebih melihat kepada teori perkembangan yang telah membawa kepada teori perkembangan dan juga teori tingkah laku. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menitik beratkan kepada cara minda untuk memproses sesuatu maklumat yang diperlukan, di mana kanak-kanak sentiasa mentafsir dan berfikir, dan juga kanak-kanak berinteraksi di kawasan persekitarannya. Melalui pengalaman dan juga persekitarannya, kanak-kanak membawa kepada pembentukan skema. Kanak-kanak akan membina skema di dalam minda mereka. Skema adalah merupakan satu struktur kognitif yang telah terbina pada awal pembentukan skema yang telah melibatkan pengalaman dan juga kawasan persekitaran kanak-kanak tersebut. Skema adalah merupakan konsep tentang sesuatu objek yang terbentuk melalui pengalaman yang dilalui oleh kanak-kanak di dalam kawasan lingkungan sekitarnya. Sebagai contohnya, Fatin telah melihat seekor arnab. Arnab tersebut beliau ingatkan ialah sebagai seekor kucing. Bermakna Fatin telah membina satu skema di mindanya bahawa yang arnab tersebut adalah seekor kucing. Skema adalah bermaksud satu bentuk struktur kognitif. Skemata pula adalah membentuk kepada, ialah bermaksud lebih daripada satu struktur kognitif. Kanak-kanak akan membina satu skemata melalui hari demi hari, melalui pengalaman yang dilalui oleh mereka. Skemata adalah berubah seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh mereka hari demi hari. Skemata berubah dan bertambah melalui proses adaptasi. Proses adaptasi adalah membawa kepada dua pecahan, iaitu adaptasi, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah membawa maksud kepada pembentukan sesuatu maklumat tanpa mengubah maklumat awalnya. Misalnya, sebagai contoh, Fatin nampak kucing dan diberitahunya itu ialah kucing. Manakala apabila Fatin nampak arnab, Fatin juga menyebut arnab adalah sebagai kucing. Itu adalah merupakan maklumat asimilasi di mana ia tidak menjejaskan maklumat pada awalnya dan tidak juga mengubah apa-apa maklumat yang baharu. Proses akomodasi pula membawa maksud mengubah suai skema yang sedia ada
untuk memahami maklumat yang baharu. Sebagai contoh, bapa terdengar Fatin menyebut, misalnya, bapa terdengar Fatin menyebut kucing apabila melihat arnab. Kemudian, bapa membetulkannya kepada arnab ialah arnab, kucing ialah kucing. Dari situ, maka Fatin juga akan mendapat maklumat yang baharu. Fatin telah mengubah suai struktur kognitifnya daripada struktur kognitif kepada dua skemata, di mana skemata kucing dan juga skemata arnab. Dua skemata yang berbeza tersebut di mana ciri-cirinya kucing makan ikan, manakala arnab makan lobak merah. Kanak-kanak membina konsep dan memahami persekitarannya melalui 4 proses, iaitu melalui 4 tahap yang berbeza. 4 peringkat tersebut dinamakan peringkat sensori motor, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret dan juga peringkat operasi formal. Peringkat operasi motor merupakan di mana bayi menggunakan perkembangan deria motor mereka untuk mendapat sesuatu maklumat yang baharu. Mula-mula bayi tidak mengetahui apa-apa sehingga bayi mengetahui akan sesuatu kewujudan sesuatu objek, di mana bayi tersebut dapat menguasai konsep kewujudan sesuatu objek daripada aktiviti interaksi yang berulang-ulang kepada aktiviti yang bermanfaat. Bayi tersebut dapat membina pelbagai skemata di dalam mindanya. Melalui peringkat praoperasi, kanak-kanak menggunakan keupayaan untuk menggunakan secara simbolik, di mana mereka menggunakan perkataan yang melibatkan dengan gambar atau logo. Dan kanak-kanak menggunakan perkataan semasa bertutur. Tahap pemikiran kanak-kanak juga masih tidak mengikut logik akal, di mana kanak-kanak tersebut tidak berupaya untuk menguasai konsep kewujudan pengekalan. Di tahap ketiga, iaitu peringkat operasi konkret yang melibatkan umur 7 hingga 11 tahun, di mana pada ketika ini kanak-kanak berupaya untuk berfikir secara berbalik, iaitu reversibility, di mana pada tahap ini kanak-kanak berupaya untuk mengelas dan menyusun sesuatu maklumat, dan mereka juga mampu untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan sempurna. Di tahap peringkat operasi formal, kanak-kanak mampu untuk menyelesaikan masalah secara logik dengan sempurna. Pemikiran mereka lebih menjurus kepada pemikiran saintifik. Di peringkat ini, kanak-kanak lebih bersikap egosentrik remaja. Di tahap ini, kanak-kanak lebih perhatian kepada isu diri dan perkembangan sosial mereka, isu sosial mereka. Kesimpulan teori Piaget dapat membawa kepada dapat mempelajari cara pemikiran kanak-kanak melalui pemerhatian dan pengalaman mereka. Guru juga dapat mengesan dan membantu kanak-kanak untuk mengatasi kekurangan dalam perkembangan mereka. Pengalaman daripada aktiviti fizikal tersebut dapat membantu kanak-kanak untuk mematangkan mereka dan juga memperkembangkan kognitif mereka. Teori yang kedua pula ialah teori daripada Vygotsky. Melalui teori Vygotsky ini, beliau percaya bahawa perkembangan kognitif berlaku dalam perkembangan sosio-budaya kanak-kanak. Kebanyakan kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil melalui hasil daripada interaksi kanak-kanak bersama orang yang berada di sekeliling mereka, iaitu orang dewasa yang berada di kawasan sekitar mereka seperti ibu, ayah, guru
sebaya mereka. Tema teori Vygotsky ialah perkembangan kognitif berlaku dalam konteks hubungan sosial di kawasan perkisaran kanak-kanak. Di dalam teori Vygotsky ini juga terdapat satu teori scaffolding, iaitu teori scaffolding bermaksud binaan sokongan kepada kanak-kanak tersebut. Scaffolding bermaksud pembinaan sokongan sementara pada binaan kanak-kanak. Melalui konsep scaffolding ini, kanak-kanak menerima tanggungjawab sedikit demi sedikit kepada sepenuhnya ke atas pembelajaran mereka. Melalui teori perkembangan Vygotsky telah membawa kepada konsep ZPD, iaitu konsep Zone of Personality Development, ZPD. Melalui konsep ZPD, zon perkembangan proximal, ia merupakan jarak di antara setiap perkembangan sebenar dilakukan secara bersendirian dan tahap perkembangan tersebut potensi tersebut dicapai dengan bimbingan orang dewasa. Kejayaan sebenar kanak-kanak dapat dicapai dengan interaksi orang dewasa. Kesimpulannya, teori Vygotsky membawa kepada di mana kanak-kanak dibimbing untuk belajar dengan teknik scaffolding yang membolehkan mereka mempengaruhi ilmu dan kemahiran dalam peringkat yang lebih tinggi. Guru juga menggalakkan aktiviti berkumpulan di mana kanak-kanak yang lebih pandai dapat memberi galakan dan juga dapat memberi bantuan kepada kanak-kanak yang kurang pandai. Melalui teori Vygotsky juga dapat menggalakkan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi pembelajaran seseorang kanak-kanak. Melalui konsep ZPD dapat membawa kepada ketiga pencambahan konsep, iaitu sesuatu kemahiran yang sudah dikuasai kanak-kanak. Kemudian kemahiran tersebut boleh dilakukan dengan bantuan orang dewasa atau orang yang di sekeliling mereka. Kemudian kemahiran tersebut kemahiran yang tidak boleh dilakukan walaupun dengan bantuan. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.